Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita masih lagi di uji minda 9.1i, latihan di dalam buku teks muka surat 246. Okey. Sekarang kita akan bincangkan soalan nombor 2. Okey. Soalan nombor 2 ni sebenarnya dia sama saja macam soalan nombor 1 tadi, di mana dia bagi graf dan dia bagi maklumat-maklumat. Okey. Jadi maklumat yang dia bagi adalah PS dan QR adalah selari. Okey, bila selari kita faham yang kecerunan dia pasti akan sama. Okey, jadi kecerunan untuk PS dan kecerunan untuk QR adalah sama. Okey. Dan kita dapat tahu yang RS selari dengan paksi Y. Maksudnya RS ni adalah satu garis tegak. Okey. Soalan minta kita cari koordinat S, persamaan QR dan pintasan X QR. Okey. Baiklah, sekarang kita selesaikan soalan A iaitu koordinat S. Okey, macam mana kita nak tahu koordinat S? Okey, untuk koordinat kita tahu kita kena nyatakan X dan kita kena nyatakan Y. Okey. Jadi, dekat sini kalau kita perhatikan S ni dia berada di garis Y, di tengah-tengah garis Y, dia sama dengan titik asalan. Okey, titik asalan maksud dia kosong. Okey. Jadi, automatik kita tahu yang S titik Y untuk S adalah kosong. Jadi tulis siap-siap kosong. Okey, X kita tak tahu lagi. Macam mana kita nak tahu nilai X? Okey, disebabkan RS ni adalah satu garis tegak. Jadi kalau R ni X dia adalah 5, Y dia adalah negatif 10. Maka nilai X untuk R dengan nilai X untuk S mesti akan sama sebab dia adalah satu garis tegak. Okey, jadi nilai SX untuk S mestilah 5. Okey, jadi dapatlah koordinat S kita 5, 0. Okey, selesai soalan A. Sekarang kita buat soalan B iaitu dia suruh kita bentukkan persamaan QR. Okey, ingat kalau kita nak bentukkan persamaan Y sama dengan MX tambah C, kita perlu tulis nilai M dan nilai C. Okey. Jadi macam mana kita nak cari nilai M? Macam soalan 1 tadi, dia dah bagi kan? Dia dah bagi point, dia dah bagi nilai M. Jadi kita hanya cari C. Jadi sekarang macam mana kita nak cari? Maklumat untuk QR hanya ada point R sahaja. Point Q tak ada. Okey. Tapi maklumat untuk PS, kalau kita perhatikan kita dah ada 2 point. Jadi kita boleh menggunakan maklumat PS untuk dapatkan kecerunan QR. Okey. Jadi kita tulis balik. Point P kita negatif 3, 8. Point S kita yang kita dah dapat tadi lah 5, 0. Okey. Jadi bila kita dah dapat P dan S, kita boleh cari kecerunan dengan menggunakan formula kecerunan iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. Jadi bila macam ni, kita hanya tentukan mana satu X, mana satu Y. Okey, tentukan mana X, mana Y, mana X, mana Y. Okey. Andai kata P adalah poin pertama kita, jadikan X1, Y1. Andai kata S adalah poin kedua kita, jadikan X2, Y2. Okey. Jadi bila dah dapat macam tu, masukkan semula ke dalam formula. Jadi Y2 tolak Y1, Y2 kita 0. Tolak dengan Y1 iaitu 8. Bahagi dengan X2 kita 5. Tolak dengan X1 iaitu negatif 3. Okey. So, bila dah dapat macam ni, selesaikan pengiraan. 0 tolak 8, negatif 8. 5 tolak negatif 3, 8. Jadi, selesaikanlah negatif 8 bahagi 8 akan dapat negatif 1. Maka, kita dah dapat kecerunan kita iaitu negatif 1. Okey. Bila dah dapat kecerunan, kita perlu cari pintasan Y kita. Macam mana nak cari pintasan Y? Okey, untuk cari pintasan Y, kita perlukan ketiga-tiga maklumat ni. Kita perlukan maklumat M, maklumat X dan maklumat Y. Kita dah dapat maklumat M. X dan Y kita ada tak?
Okey. Cuba perhatikan dekat graf. Kalau kita gunakan point P dan S ni, kita akan dapat jawapan yang salah. Sebab kalau awak masukkan P dan S, kita akan dapat pintasan Y untuk P dan S lah. Okey. Jadi, kita perlukan maklumat Q dan R. Okey, sama mana-mana satu. Jadi, kalau Q kita tak ada point dia, kita tak ada yang exactly dia punya koordinat dia. Jadi, kita ada maklumat R. Jadi, kita bolehlah menggunakan maklumat R untuk masukkan di X dan Y. Okey. Jadi, gantikan masuk Y iaitu negatif 10 sama dengan M kita negatif 1, X kita 5 tambah dengan C. Okey, C yang kita nak cari. Selesaikan pengiraan. Negatif 10 sama dengan negatif 1 darab 5, negatif 5 tambah C. Okey. Kita nak tahu C sahaja. Jadi, apa-apa number ataupun apa-apa huruf selain C, kita akan bawa ke kiri. Okey. Jadi, negatif 10, negatif 5. Okey, perhatikan betul-betul. Apabila bertukar tempat, okey, apabila kita tukar tempat, kita akan tukar dia punya nama sekali. Jadi, negatif akan jadi positif. Okey, jadi negatif 10 tambah 5 akan jadi negatif 5. Jadi dapatlah C kita iaitu negatif 5. Okey, jadi sekarang kita dah ada nilai M dan kita dah pun ada nilai C. Maka kita dah pun boleh bentukkan persamaan. Okey, jadi persamaan iaitu Y sama dengan MX tambah C. Ingat, kita hanya masukkan nilai M dan nilai C sahaja. Okey. Jadi yang selain tu tulis balik. Y sama dengan M kita negatif 1. X tulis balik X tambah C. Okey, C kita iaitu negatif 5. Okey, bila negatif 5, positif ni dah tak perlu tulis. Maksudnya nilai C kita adalah negatif 5 lah. Jadi dia akan jadi macam tu. Dalam matematik, kalau 1X kita akan jadi negatif X sahaja. Jadi, dia akan jadi Y sama dengan negatif X tolak 5. Jadi, inilah persamaan untuk QR. Okey. Jadi, selesai untuk A dan B. Sekarang, kita akan buat untuk C pula. Iaitu, diminta kita cari pintasan X untuk persamaan QR tadi. Okey, baik. Kalau pintasan X, biasanya kita akan cari, kalau pintasan X biasanya sebelum ni kita akan buat pintasan Y kan. Tiba-tiba hari ni kita buat pintasan X pula. Okey, jangan risau. Untuk pintasan X, kita hanya masukkan maklumat-maklumat yang kita ada. Okey, tulis dulu maklumat-maklumat yang kita ada. Kita ada Q, R dan kita ada maklumat kecerunan. Okey, maklumat kecerunan kita tadi kita dah kira-kira kita dapat kecerunan sama dengan negatif 1. Okey. Untuk R, koordinat kita 5, negatif 10. Untuk Q, kita tahu tak dia punya koordinat? Okey, kita nak cari X. Jadi, tulis X. Okey, Y dia, kita tahu Y dia adalah kosong sebab dia berada di tengah-tengah garis ni kan. Jadi, Y dia adalah kosong. Bila kita dah tulis maklumat-maklumat ini, maka kita bolehlah cari dia punya pintasan X dia dengan menggunakan formula kecerunan. Jadi, formula kecerunan iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, macam biasa step pertama kita akan tentukan mana satu X, mana satu Y, mana satu X, mana satu Y. Okey. Andai kata Q adalah poin pertama, jadi tulis X1, Y1. Andai kata R adalah poin kedua, jadi tulis X2, Y2. Okey. Jadi sekarang selesaikan. Masukkan semula ke dalam formula Y2 tolak Y1. Jadi Y2 sama dengan negatif 10 tolak Y1 iaitu kosong bahagi dengan X2 kita iaitu 5 tolak dengan X1 iaitu X. Okey. M kita sama dengan negatif 1. Tuliskan negatif 1. Okey. Kemudian selesaikan. Negatif 1 kita akan darabkan dengan 5 tolak X ni sebab bahagi, bila tukar bahagian akan jadi
darab. Okey, jadi negatif 1 darab dengan 5 tolak X sama dengan negatif 10 tolak kosong, negatif 10. Okey. Kemudian selesaikan. Negatif 1 darab 5, negatif 5. Negatif 1 darab negatif X, positif X sama dengan negatif 10. Okey, selesaikan. Kita nak tahu X. Jadi apa-apa number ataupun apa-apa huruf selain X, kita akan tukar bahagian. Jadi negatif 5 ni akan bawa pi sebelah kanan. Okey, jadi negatif 10. Negatif 5 bila tukar bahagian, dia akan jadi positif. Okey, jadi selesaikan. X sama dengan negatif 10 tambah 5 akan jadi negatif 5. Maka dapatlah kita punya pintasan X kita, iaitu negatif 5. Itu sahaja.